semester 2 lah. InsyaAllah hujung bulan ni doakan saya. Saya juga ibu kepada 4 orang anak cahaya mata. Merupakan anak bongsu kepada 7 orang adik-beradik. Dan mempunyai ibu bapa yang sangat uzur waktu ketika ini. Okay, saya juga hamba Allah yang kerdil. Saya tak ada apa-apa sebenarnya. Ini semua Allah punya kuasa, pengaturan kita. Saya juga ahli masyarakat yang masyarakat perlukan saya di luar sana untuk membantu mereka daripada segi especially pemulihan dadah lah terutamanya. Okay, so saya juga ejen kepada Dizandra. Okay, Alhamdulillah saya dah bersama dengan Dizandra sejak 2019. Masih baru berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Saya percaya mereka lagi lama sebenarnya. Tapi itu bukanlah ukuran, tetapi ukhuwah kita tu yang penting bagi saya. Okay, so saya mula daripada dropship, kemudian saya naik ke ejen dalam tempoh 2 bulan je. Sebab saya mungkin aura Kak Intan ni kuat sangat. Jadi dia tak ada push saya pun, tapi saya nak jadi ejen tu. Sebab apa? Kan? Sebab saya rasa ada chemistry tersendiri dalam Dizandra ni. Sebab mungkin saya suka amalkan satu, apa-apa kita kena buat daripada passion. Passion tu daripada dalam diri. So bila passion, kita akan buat betul-betul. Walaupun apa saja yang kerja yang kita buat. Samalah macam Ina tahu kita pun pernah jumpa sebab dalam gym, aktiviti kecergasan. Lepas tu apa je yang kita buat kena passion daripada dalaman kita. Jadi kita akan buat sungguh-sungguh lah. Okay, tu berkenaan dengan Zandra lah. So saya sekarang kalau dropship memang tak sehebat rakan-rakan lain lah. Okay, dropship saya hanya banyak sekarang ni radius terdekat saya, adik-beradik terutamanya, rakan-rakan sekerja. Okay, mereka yang memang tak ada modal, so saya bagi mereka mereka barang. So kalau mereka perlukan ada order, so dia akan ambil lah daripada saya. Macam tu lah yang saya guna. Lagi pun adik-beradik saya pun antara yang ramai yang tak ada kerja. So kakak ipar saya, kakak saya tak kerja, so saya bagilah kan. Kita nak kongsi rezeki kan. Macam tu lah yang saya buat. Lepas tu dalam saya rasa 2 tahun lah kan, sampai 2020 2 tahun. Setahun lebih lah, baru setahun lebih kan, setahun jagung orang kata. Tapi Alhamdulillah saya pernah lah dapat reward daripada Kak Intan. Terima kasih Kak Intan, saya sangat hargai. Bunga sejambangan orkid tu sentiasa di sisi saya. Waktu saya belajar, saya memang letak kat tepi meja saya. Bila saya online kelas, bila dia orang akan nampak lah saya punya bunga orkid tu. Dia macam tu, saya kata passion daripada diri kan, dalaman. Okay, terlekung, Alhamdulillah. Tu rezeki lah. Jadi kita cubalah dapatkan dapatkan sesuatu. Bukan nak dapat reward tu, tetapi kita buat sungguh-sungguh. InsyaAllah dengan izin Allah ada sesuatu yang menanti kita. Itu. So setiap yang berlaku, pilihan yang kita buat ni sebenarnya menentukan apa yang kita nak. Sebab tu yang pepatah cakap, if you fail to plan, you plan to fail. Okay, so kita kena plan apa benda yang kita nak. Okay, itu berkaitan dengan Dizandra lah. Okay, sedikit saya juga banyak kepada consignment lah. Saya ada letak dekat banyak dalam setakat ni lah, baru 7 buah kedai lah. Buah kedai, air freshener, dan saya dengan kawan yang buat bouquet. Saya sebenarnya banyak bouquet lah. Bouquet, kawan saya yang buat bouquet, so dia offer saya punya produk Dizandra sekali. So biasanya melalui itulah. So sebab tu yang kalau saya restock, kadang-kadang saya bagi dekat kawan yang buat bouquet tu lah. Sama juga mungkin saya banyak tempah dekat Kak Intan, gift set. So kat situlah saya trade-nya. Okay, daripada segi jualan. Mungkin rakan-rakan lain lebih memang hebat. So itu
sebersikit, tapi impian saya memang saya nak maju lagi dalam Lisandra ni, bukan setakat tu. So saya ada plan. So saya harapkan semua rakan-rakan yang ada kat sini bolehlah bagi tunjuk ajar kat saya, sebab orang kata setahun jagung. Jadi itulah ukhuwah yang kita ada, mungkin boleh digunakan lah. Okey, kalau bertitik tolak macam mana yang Kak Intan minta lah saya share pengurusan masa. Actually kita semua masa ada 24 jam, sama je kan. Even ahli politik ke, orang ilmuwan ke, semua ada 24 jam. Kita tak ada masa yang lebih, sama. Tetapi bagaimana kita mengurus masa, itu yang penting. Okey, saya pun kalang kabut juga sebenarnya, tak seperti macam orang kata bukan sempurna lah. Okey, bukan sempurna lah. Tetapi pengurusan bagi saya pengurusan kena ikut kemampuan kita. Saya tak kisah orang lain nak macam mana nak nilaikan kehidupan saya, tapi kita urus ikut kemampuan diri kita. Okey. Bagi saya untuk pengurusan keluarga, rumah tangga kan, dengan kerjaya, okey. So daripada segitu, saya rasa kawan-kawan lain yang lebih senior daripada saya mungkin lebih arif lah kan. So apa yang saya buat ni, saya cerita apa yang saya buat lah. So saya ajar anak-anak saya sedari kecil lagi, daripada umur 4 tahun, 5 tahun, memang saya ajar daripada pengurusan diri. Okey, pengurusan diri. Pengurusan diri macam mana nak basuh kain, masukkan kain dalam mesin sendiri, sidai kain, urus maknanya bantu saya untuk uruskan kehidupan tu. Sebab kalau saya seorang-seorang yang buat, memang kita akan penat, betul tak? Kan kita semua kan ibu-ibu kat luar sana, memang kita akan penat. Jadi kita kena agihkan tugasan tu. Okey. Okey. Kasut pun kena basuh sendiri. Semua saya letakkan tanggungjawab tu kepada anak-anak. Even masak, okey, pun saya ada agihkan tugasan kepada anak lah. Macam masak, saya kata kalau macam potong bawang semua tu, saya minta dia orang yang buat, bukan saya yang buat. Kan benda yang senang-senang kita bagi kat anak kita. Okey. Lepas tu macam kita ada 24 jam, betul? So kita sebagai ibu yang berkejaya ataupun tak berkejaya pun, kita memang sibuk uruskan anak-anak, betul tak? Jadi kita kena bahagilah, maknanya pasangan kena mainkan peranan. Kita agih tugasan. Macam saya sendiri, saya declare, saya buat agreement. Okey, saya buat agreement dengan suami saya, apa tugas yang dia perlu buat dan apa tugas yang saya kena buat. So bila dah declare, dia tak bolehlah tolak tugas dia kan kat saya. Lepas tu kadang-kadang kita cakap, dia tak buat lagi tugas dia, kita tolong. Tak ada. Kalau saya biarkan je, dan maksudnya dah agreement dah ada kan, so tak ada isu lah kat situ. Lepas tu seterusnya berkaitan dengan kerja. Macam kita ni wanita, dalam satu masa kena buat pelbagai tugas. Maknanya sambil kita masak, kita boleh basuh kain, kita boleh cuci dapur, kita boleh lap lantai sambil masak. Lagipun kita sekarang dah mudah kan, dah banyak yang orang kata daripada segi keperluan kita pun dah mudah kan. Semua main campak-campak je kan, air fryer campak je, tengok dah siap masak kan. So itulah yang membantu kita sebenarnya. Jadi itu benda tu nampak remeh tau, perempuan, tuan-tuan semua, nampak remeh. Tapi bila kita tak buat, kita buat sendiri, kita akan penat dan kita akan stres. Okey, bila kita stres, so kita punya achievement tak nampak.
kat situ. So itu itu saya cubalah, maksudnya bukan kata sentiasa sentiasa dalam keadaan yang tenang pun, kadang-kadang ada juga kekalutan tu, tak mustahil kan. Okay. So lagi satu, saya wajibkan untuk seminggu saya mesti ada spend bonding time dengan family. Maksudnya bonding time dengan anak-anak, saya akan maksudnya bawa anak pergi main kan kat padang, bawa dia orang keluar, mesti ada makan ke, mesti ada bonding time tu. Sebab waktu itulah yang kita nak dengar apa yang mereka perlukan. Lepas tu kita nak hargai mereka. Okay. Lepas tu reward macam reward, kalau ni nak share lah kan sikit lah. So maknanya macam daripada kenapa saya join di Zandra ni pun, okay, pertamanya saya masa tu keadaan ekonomi saya memang tak stabil sangat. Walaupun saya bekerja, okay, walaupun saya tak bekerja, saya bekerja tapi saya tak, sekejap. Tak boleh buat apa-apa. Okay dah. Alright. Okay. So, okay, saya teruskan So untuk macam reward kan, saya memang masa mula-mula saya mula di Zandra ni, saya memang ada keuangan yang sangat tak stabil. So saya tak tahu mana nak cari. Waktu tu saya memang mula, sebenarnya untuk pengetahuan lah, kalau yang ada yang tak tahu, saya mula jual waffle. Saya memang mulakan bisnes perniagaan waffle. Okay. Untuk maksudnya sebelum tu saya ada buka waffle di Ramli Selera Kampung. Okay, City Mewah. So saya buka bisnes tu, saya minta saya gajikan pekerja, minta pekerja lah yang buat. Okay. Dan bisnes tu okey, tapi biasalah bila kita agak kekangan masa, pengurusan tu jadi tak berapa nak stabil, betul tak? Kan Kak Intan pun mungkin yang, ataupun yang lain-lain yang pernah ada bisnes, mungkin kita kena ada komitmen yang gitulah kan. So disebabkan tu saya stop, dan sekarang saya buat apabila ada tempahan saja. Okay, so saya mula daripada waffle. Sebab apa ambil waffle? Sebab saya minat makan waffle. Macam di Zandra ni pun sebab saya suka perfume di Zandra ni, sebab dia ada chemistry sendiri. Jadi kita buat sebab kita suka. Saya jual waffle pun sebab saya suka makan waffle. Family saya pun suka makan waffle. Sebab itulah. Okay. So daripada situlah bila saya ada kekangan keuangan, jadi saya rasa macam di Zandra ni lah adalah salah satu platform terbaik lah. So reward yang saya dapat, maksudnya setiap bulan saya, walaupun sikit, saya akan ambil gaji. Kita kena ada ambil gaji. Kalau ikut pakai orang ahli perniagaan yang hebat-hebat pun memang dia kata memang kita kena ambil sedikit gaji daripada perniagaan kita kan. Yang itulah saya reward anak saya. Bahkan waktu paling, kalau yang pernah sejarah saya dalam setahun lebih ni, saya ada sale yang agak tinggi, so saya bawa dia orang pergi bercuti lah. Maksudnya bukan cuti, just boleh sewa boot hotel 1.5 contoh. Itulah reward saya. Yang lain tu kita simpanlah untuk rolling modal. Okay. Dan bila kekangan keuangan tadi tu, itu yang menyebabkan saya sangat deep sangat nak di Zandra ni. Lepas tu sebab saya boleh tampung masa tu anak saya tuition, sebab saya tak ada duit nak bayar anak saya tuition. Okay, gaji memanglah kita ada gaji apa semua. So mungkin daripada segi situ, Masya Allah, sebab mungkin saya punya kelemahan, saya kurang bonding dengan orang kata hubungan saya dengan Tuhan pun agak tak ambil berat. Okay. Yalah, sebab bila kita sibuk dengan kerja kan, so kadang balik lambat kan, kadang subuh pun tertinggal kat situ. Tu saya rasa macam itulah mungkin Allah tarik nikmat rezeki kita tu. Jadi sekarang saya memang dalam proses lah nak memang nak 5 waktu tu memang tak nak tinggal. Lagi tambah dengan tahajud, insya-Allah doakan saya. Rakan-rakan lain samalah. Macam tips daripada Kak K tempoh hari pun kan, kita kena banyak buat amalan-amalan sunat tu.
di samping amalan wajib. So kita improve daripada masa ke semasa, kita improve diri. Dan saya juga cuba kita kena sentiasa cari ilmu walau di mana kita berada. Ilmu orang yang cintakan ilmu sebenarnya orang yang sangat dekat dengan Tuhan. So sebenarnya, so kita cari ilmu. Sekarang ni platform media sangat banyak. Jangan jadikan alasan kita tak boleh, buku tak sempat baca. Tak apa, buku tak sempat baca sambil tunggu customer, sambil lipat kain. Pasang je earphone dan tangan bergerak, telinga dengar. So kita, macam Profesor Dr. Mohaya pun bagi tahu kan, kita yang bergerak tangan, yang telinga buat apa? So kita dengar, cari medium-medium. So itulah yang saya cuba sekarang ni. Saya memang follow rapat dengan Profesor Dr. Mohaya dan rakan-rakan semua yang tak mengikuti lagi kena join lah. Saya rasa grup Super Ladies tu sangat penting lah. Kita sangat membantu untuk muhasabah diri kita ni sebenarnya. Kita ni banyak keladak dalam diri. Memang sebenarnya kosong. Tapi melalui ilmu tu, kita setiap hari kita cuba untuk perbaiki diri kita. Okay, jangan putus asa. Apa yang kita buat, Allah lihat, Allah tengok kan. Okay, lepas tu lagi saya amalkanlah kita semua. Okay, kadang-kadang kita memang akan penat kan, wanita kan, banyak tugas. Wanita merupakan nadi rumah tangga. Okay, kalau sehari kita bad mood, habis satu rumah orang kata terbalik, betul tak? Suami kalau marah anak, suami kena sekali, betul tak? Selalu macam tu lah. Okay, so kita kena ada tenaga yang lebih. Okay, kita kena ada tenaga yang lebih. Macam mana kita nak dapatkan tenaga tu? Selain daripada tadi tu, emosi kita kena jaga. Emosi, ESI emosi spiritual tadi tu, ketuhanan lah, ilmu ketuhanan. So kita kena jaga. So intelek lah, macam mana kita nak jaga. So kita amalkan suplemen. So suplemen tu sangat penting sebenarnya. Kudrat kita kan bila kita tambah usia, Masya Allah, tahun ni pun saya pun dah menginjak lebih ke 36 tahun. Maknanya 36 tahun insya Allah tahun ni. So kita perlu tenaga yang lebih. Kadang-kadang kita makan pun tak seimbang, betul. Kadang makan tak seimbang, jadi suplemen. So suplemen sunnah, terutamanya sebelum sarapan kena makanlah, kena minum cuka apple campur dengan air. Satu sudu cuka apple tu kena minum sebelum sarapan, bagi digest perut kita kosong. Okey, lepas tu disamping dengan delima. Okey, delima pun jus delima jus delima pun ambil juga. Lepas tu vitamin. Vitamin tu multivitamin atau dan vitamin C lah. Mungkin yang lebih baik untuk badan kita kan, sebab kita makan tak jaga, kadang-kadang pun kita terlepas makan. So vitamin tu mungkin insya-Allah bantu untuk kita lebih lebih kesihatan kita lah. Dan jangan lupalah jamu. Okey, jamu. So waktu tu saya memang tak makan dalam tempoh waktu yang sama. So saya memang akan jarakkan. Orang kata, kau makan vitamin lagi, makan jamu lagi. Saya tak adalah makan sekali makan semua saya sumbat, tak ada. So saya asingkan waktu. Sebab kita perlukan, macam jamu, dia sebenarnya lebih kepada dalaman kita. Jamu. Kalau yang dah pernah rasa jamu Juanita yang Kak Intan sendiri jual, dan saya pun memang ambil stok, dan kawan-kawan saya pun saya promote juga. Saya kata try makan dulu, tak makan tak tahu. Kalau dah makan baru boleh tersenyum, tu je. So sebab kita, bila kita dah konsisten, dia akan dapat rasa. Sebab mak-mak kita dulu kalau macam orang Jawa, macam saya orang Jawa apa orang Jawa kat sini. Okey, so orang Jawa memang kuat makan jamu lah. Kalau yang tak makan jamu tu mungkin bukan orang Jawa lah. Okey, so kena makan jamu. Sebab dia akan bantu kita daripada dalaman, bukan luaran saja, dalaman. Kalau luaran tu dia punya, macam contoh orang kata makan jamu nak langsing, tak semestinya kan. Kan. Okeylah, so kena daripada dalam. So satu lagi, kita kena set up masa. So macam saya sendiri, okey, sikit lagi waktu betul Kak Intan. Set up masa. Kalau macam contoh
Set up masa macam mana? Saya akan peruntukkan masa saya kalau saya nak masak pagi, contoh sarapan pagi. Saya akan masukkan setengah jam. Masa setengah jam saya kena masak. So, saya hanya peruntukkan setengah jam tu, saya akan cuba dapatkan setengah jam. Lipat kain. Contoh, lepas semayang maghrib, saya akan lipatkan 15 minit. Saya akan lipatlah kain 15 minit. So, lebih 15 minit saya akan stop. Dan saya akan simpan. Saya takkan buat lagi. Esok saya sambung. Ataupun bila saya lapang, saya akan set up lagi 15 minit, baru buat. So, kita tak payah nak bebankan diri kita. Sebab tu kadang-kadang keluarga datang rumah saya, kain kau tak berlipat. Nanti aku lipat. Itu je saya cakap. Sebab kita kena ada sistem tu lah. Waktu yang sambil masak, kena waktu macam sapu. Contoh pagi-pagi kan, kalau suri rumah apa, sejam. Jangan lebih-lebih. Macam contoh pukul 8 sampai pukul 9. Waktu tu je cleaning. Jangan lebih. Asal 1 jam. Nak sapu, nak cuci garaj, nak mop lantai, 1 jam. Dah habis, stop. So, boleh buat kerja lain. So, kalau kita teruskan, memang kita akan manage time tu jadi macam lag kan. Kat situlah. So, saya tak masa tu yang sangat penting. So, apa yang lagi penting, kita kena ada grand why lah, macam Kak Intan bagi tahu saya. Okay. Grand why tu lebih penting sebenarnya daripada big why. So, set up matlamat kita, goal kita. Apa goal kita? Matlamat kita ni apa dalam kehidupan. Dan satu lagi yang tips yang saya nak bagi, saya kalau dalam ceramah-ceramah ataupun camp-camp motivasi pelajar yang saya bawa pelajar ke ataupun diundang untuk bagi ceramah, saya memang akan turunkan tips ni. So, tips ni kita kena ada satu graf kehidupan. Ni contoh saya nak bagi. Saya kalau nak tengok lah. Okay, kalau nampak lah. Okay, nampak tak? Nanti saya share lah kalau saya snap gambar. So, graf kehidupan ni memang semua orang kena buat sebenarnya. Kenapa? Kita contoh, okay, sekarang ini, contoh saya bagi, sekarang 2021. Okay, 2021. So, 5 tahun akan datang, apa benda kita nak capai. So, kita tulis. 5 tahun seterusnya, apa benda kita nak capai. Kita kena tulis. Anak saya pun saya ajar dan kita tampal kat dinding. So, benda tu akan dapat. Contoh, kalau macam saya cakap 5 tahun daripada sekarang, saya mesti dah pergi umrah. Saya nak pergi umrah. Okay, 5 tahun. So, as long as kita mesti cuba dapatkan. Betul tak? Sebab kita kena set up matlamat tu jelas. Okay, jelas. Kalau kita tak jelas, memang dia akan hanya bermain di bibir dan benda tak nampak kan. Jadi bila tak nampak, kita tak buat lah. Macam tu. So, kena ada. Kita contoh, lagi 10 tahun, lagi 5 tahun nak bebas hutang. So, kena tulis lah. Lagi 5 tahun nak buat apa. Kena dapatkan. Actually, kita kena buat untuk diri kita dulu. Baru kita buat set untuk keluarga. Bukan hanya untuk diri kita saja. Apa yang kita nak 5 tahun dan untuk keluarga juga. So, itulah perkara yang saya rasa perkara yang semua orang kena buat. Sama-sama kita. Saya pun lemah. Saya cuba. Saya memang nak berubah. Memang kalau setiap orang tu, bila kita nak berubah datang daripada diri kita sendiri, insya-Allah dengan izin Allah kita mencapainya. Yang penting matlamat kita di mana. Dengan Dizandra pun sama. Contoh 5 tahun, 10 tahun nak ada apa? Nak jadi stokis macam Kak Intan. Contoh, kita tulislah. Okay, bila kita tulis, kita akan dapat, insya-Allah. So, itu salah satu impian saya. Bukan stokis lah, nanti Kak Intan ni pula. Kalau stokis pun mungkin di tempat lain. Okay, insya-Allah doakan. Dan doakan saya juga, moga saya dapat habiskan pembelajaran saya dalam peringkat ni. Dan saya ingin berbaktilah kepada masyarakat di luar sana. Dan kenapa saya ambil bidang ni, sebab berkenaan dengan kerjaya saya, dan saya nak bantu ramai orang kat luar sana untuk sebab sekarang ni masalah kesihatan mental, masalah yang sangat membimbangkan. Okay, masalah penagihan dadah, masalah yang membimbangkan. Kita semua kena ambil peranan, bukan diri kita saja, semua orang. Okay, so kat situ kalau ada dengan izin Allah, kalau ada rezeki, perancangan saya kalau dapat
selaku kaunselor berdaftar. InsyaAllah doakan saya ada premis sendiri nak buat pusat kaunseling di Teluk Intan ni. Satu-satunya lah insyaAllah. Doakan saya. Okay, so itu saja daripada saya. Saya doakan semua kawan-kawan di Zandra kita dapat manfaat sama-sama. Mudah-mudahan segala perkongsian saya dapat kita manfaatkan bukan kepada anda semua, diri saya juga insyaAllah. Terima kasih sangat kepada Kak Intan yang beri peluang kepada saya, yang sangat membimbing saya, rakan-rakan lain, Kak K, Kak Azwa, Ina, Dila dan semuanya lah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah.